Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'. Fadilat zikir. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi SAW wafat, para sahabat radhiyallahu anhum begitu bersedih sekali sehingga setengah mereka berada dalam keadaan kebingungan. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata, aku adalah antara mereka itu. Sedang aku duduk, Umar radhiyallahu anhu datang lalu berhampiran denganku. Dia telah memberi salam kepadaku dan aku tidak menyedari salam beliau. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian mereka berdua datang kepadaku sehingga mereka berdua memberi salam kepadaku. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, apakah yang menyebabkan kamu tidak menjawab salam saudaramu Umar? Jawabku, aku tidak melakukan sedemikian. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahkan demi Allah, kamu telah melakukan perkara itu. Aku berkata, demi Allah, aku tidak menyedari bahawa kamu telah lalu berhampiranku. Dan aku tidak juga menyedari kamu telah memberi salam kepadaku. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya terdapat suatu perkara yang menyebabkan kamu tidak menyedarinya. Kataku, benar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, apakah perkara tersebut? Jawabku, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum kita sempat bertanya kepada baginda, apakah perkara dalam agama ini yang boleh menyelamatkan kita? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya baginda mengenai perkara tersebut. Lantas aku bangun, pergi kepadanya dan berkata, aku sanggup korbankan ibu bapaku untukmu. Memang kamulah orang yang selayaknya bertanya mengenai perkara itu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara dalam agama ini yang boleh menyelamatkan seseorang? Maka Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang menerima kepadaku kalimah yang aku ajarkan kepada bapa saudaraku, lalu dia telah menolak kalimah itu, maka kalimah itu akan membawa keselamatan untuknya. Diulang, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi SAW wafat, para sahabat radhiyallahu anhum begitu bersedih sehingga setengah mereka berada dalam keadaan kebingungan. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata, aku adalah di antara mereka itu. Sedang aku duduk, Umar radhiyallahu anhu datang dan lalu berhampiran denganku. Dia telah memberi salam kepadaku dan aku tidak menyedari salam beliau. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berdua datang kepadaku sehingga mereka berdua memberi salam kepadaku. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, apakah yang menyebabkan kamu tidak menjawab salam saudaramu Umar? Jawabku, aku tidak melakukan sedemikian. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahkan demi Allah, kamu telah melakukan perkara itu. Aku berkata, demi Allah, aku tidak menyedari bahawa kamu telah lalu berhampiranku. Dan aku tidak juga menyedari kamu telah memberi salam kepadaku. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya terdapat suatu perkara yang menyebabkan kamu tidak menyedarinya. Kataku, benar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, apakah perkara tersebut? Jawabku, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum kita sempat bertanya kepada baginda, apakah perkara dalam agama ini yang boleh menyelamatkan kita? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya kepada baginda mengenai perkara tersebut. Lantas aku bangun pergi kepadanya dan berkata, aku sanggup korbankan ibu bapaku untukmu. Memang kamulah yang selayaknya bertanya mengenai perkara itu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara dalam agama ini yang boleh menyelamatkan seseorang? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menerima daripadaku kalimah yang aku ajarkan kepada bapa saudaraku lalu dia menolak kalimah itu, maka kalimah itu akan membawa keselamatan untuknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Keterangan.
Maksud berada dalam keadaan kebingungan. Ialah ketika kewafatan Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum berada dalam kebingungan kerana berduka cita dan bersedih yang amat sangat. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang masyhur dengan ketinggian hemah dan kepahlawanannya telah menghunuskan pedangnya sambil berdiri dan berkata, sesiapa yang mengatakan bahawa baginda SAW telah wafat, aku akan pancung lehernya. Baginda SAW pergi berjumpa Allah Ta'ala sebagaimana Musa AS pergi ke Tur Sinar. Setengah para sahabat pula beranggapan bahawa sekarang agama sudah tidak ada lagi. Dan setengah yang lain pula berfikir bahawa tidak ada lagi jalan untuk mengembangkan agama ini. Setengah mereka sama sekali bingung sehingga tidak mampu bertutur apa-apa. Sungguh pun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu teramat cinta dan teramat kasih terhadap baginda SAW, namun beliau sahaja yang berpendirian teguh, bangun dan berketubah dengan suara yang lantang. Antara isi ketubah beliau ialah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusulu afa imma ta'u kutilang qalabatum ala aqibai ala a'nang apa benda ni ala aqabikum may yang qalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang yang ini murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran 114. Pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah SAW, apakah perkara agama yang boleh menyelamatkan seseorang? Boleh memberi dua peringatan. Pertama, terdapat banyak perkara dalam urusan agama ini. Dan dalam semua perkara tersebut, apakah asas yang paling yang penting sekali mengikut penelitian ini? Maka jawapannya jelas, untuk asas agama ialah kalimah syahadah. Dan sememangnya tunjang Islam ialah kalimah thayyibah. Pengertian kedua ialah dalam urusan agama terdapat kesusahan yang dihadapi, was-was yang mengelilingi, godaan-godaan syaitan yang merupakan satu masalah yang berterusan serta keperluan-keperluan dunia yang juga menarik ke arahnya. Maka membaca kalimah thayyibah sebanyak mungkin adalah penawar bagi segala masalah yang tersebut. Ini adalah kerana kalimah akan melahirkan ikhlas, membersihkan hati, membinasakan syaitan dan banyak lagi kesan kalimah sebagaimana yang telah disebut dalam pelbagai riwayat yang lalu. Terdapat dalam sebuah hadis bahawa kalimah la ilaha illallah menjauhkan 99 jenis bala daripada orang yang membaca kalimah itu. Antara bala-bala itu, yang paling kecil ialah kerisauan yang sentiasa menyelubungi manusia. Alhamdulillah, semoga apa kita dengar samalah dapat kita ambil tibar amal dan sampai insyaAllah. Sudahi dengan tasbih kepada subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.